Malam ni saya akan ceritakan true of story di mana berdasarkan pengalaman yang pernah saya lalui dengan dua buah kisah. Yang cerita ni cerita yang saya laluinya sendiri dan merasai di hadapan mata kepala saya sendiri. Ikuti cerita ini. Tunggu selepas ini. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi dalam Armada Channel. Seperti yang saya ucapkan tadi, cerita ini adalah true of story berdasarkan kisah benar yang pernah saya lalui. Jadi cerita yang pertama yang saya nak kongsikan kepada korang, ketika itu saya berumur anggaran 10 ke 12 tahun. Cerita ni agak lama dan memori saya masih ingat cerita tu yang tak pernah saya lupakan sehingga kini. Yang mengalami kejadian tersebut masih ingat ataupun tidak cerita yang saya akan ceritakan ini. Tapi cerita ni di mana dalam sebuah keluarga saya, berarti bukan keluarga yang saya sekarang ini, keluarga besar saya. Keluarga besar saya itu keluarga belah mak saya. Keluarga mak saya ini mempunyai beberapa orang adik-beradik. Kalau tak silap dalam 7-8 orang. Seorang meninggal kalau tak silap, yang saya pernah dengar lah, yang daripada mulut mak saya. Jadi yang saya alami itu kejadiannya di Sungai Felda Sungai Kelah, mana lokasinya yang pada sekarang ini tempat itu tak seperti yang ada sekarang ini. Dahulu dia punya situasi, suasana agak lain. Yang sekarang ni kalau korang pergi Sungai Kelah, korang akan boleh lihat hot spring lah kan. Mana sekarang ni Sungai Kelah terkenal dengan hot spring. Tapi itu kini, dahulunya tak ada. Cuma orang panggil lata bongsu. Ya, lata bongsu. Dia ada dua lata kat situ, lata kijang dan lata bongsu. Dan kejadian yang berlaku ini di mana satu lokasi lagi tempat mandi manda yang diperkatakan oleh warga tempatan di Felda Sungai Kelah, ada satu tempat mandi yang dipanggil Sungai Kampung. Dahulunya kalau kami balik kampung waktu hari raya, memang kami akan kumpul beramai-ramai. Jadi saya tak sure yang menerima kejadian ini ingat ataupun tidak. So kalau dia melihat cerita ni, saya harap dia akan teringat lagi cerita yang saya akan ceritakan ini. Dia bermula dari keluarga sebelah mak lang saya, di mana mak lang ada 3 anak. Mana anak yang pertama perempuan, anak yang kedua perempuan, dan anak yang ketiga lelaki. Jadi yang terjadinya kerasukan perempuan yang nombor 2. Pada hari tu, okey, kami dah balik ramai-ramai balik kampung. Masa itu arwah atuk saya masih hidup lagi. Jadi kami akan berkumpul ramai-ramai pada hari raya. Jadi yang sekarang ni dia punya corak rumah dia lain dengan yang dahulu. Dahulu agak lain. Sekarang ni dia orang ada dah buat
pembaik pulih, penambahan. Tapi dahulunya lain suasana dia. Kalau dulu saya ingat lagi atuk saya tu garang kat orangnya. Tapi lupakan cerita tu, kita berbalik pada kisah kejadian ini. Di mana apabila kita orang dah balik hari raya tu biasalah. Kita orang pergi beraya lah, hari raya pertama, hari kedua berjalan lah. So waktu nak kita orang plan mandi manda tu di kampung, nama tempat lokasinya tu kami ada plan. Waktu tu dah hari ketiga ataupun keempat, dah lepas raya-raya semua. Jadi kita ni ramai-ramai mak-mak saudara kan. Kami ni orang kata ketika itu masih nak pergi ke alam remaja lah kan. Jadi ingat lagi lah kisah tu. Bila dah jadi je plan, diorang kata jomlah kita nak pergi mandi. Biasanya kita orang mandi dekat Lata Bongsu. Tapi pada hari tersebut diorang ubah lokasi, nak pergi ke Sungai Kampung. Bila kita orang dah plan pergi Sungai Kampung, jadi kita orang ni pergilah. Mak-mak saudara tadi tu pergi. Kemudian anak-anak dia itulah kan. Kalau yang tak ada, minta maaf lah kan, tak mungkin tak ada. Sebab masa itu yang saya cakap tadi, kami ni umur lebih kurang dalam 11 ke 12 macam tu, 10, 11, 12. Jadi yang tak ada tu tak ada lah. Kalau yang ada ketika itu, korang boleh ingat, korang ingat. Rumah Mak Tam ni dia duduk di atas bukit. Di atas bukit. Kita orang nak pergi ke lokasi Sungai Kampung tu, kita turun bawah. Di hujung bawah tu ada cabang 3. Cabang 3 masuk ke kiri. Jadi kita masuk ke kiri lah. Masuk ke kiri, terus ke dalam. Terus ke dalam. Okey, dah sampai lokasi tersebut, kita orang pun yalah mandilah kan. Masa tu kalau tak silap kita orang pergi mandi selepas waktu asar. Kita orang mandilah, kita orang mandi. Hari tu bila dah mandi, ni kita orang ni pergi ni dalam keadaan ceria lah ni. Dan yang anak Mak Lang tadi tu, saya namakan dia Hasni. Anak Mak Lang tadi ni, Hasni, dia mandi dia terlampau happy. Suka, orang kata, orang tua-tua katalah, bila suka dia akan membawa satu perkara yang lain. Jadi bila dah mandi ni happy, terlampau happy. Bila dah happy tu, mungkinlah dia dah terlanggar sesuatu yang mungkin tempat makhluk tu lah, di mana tempat makhluk tu diami, kira rumah dia lah. Jadi dia terlanggar. Bila dia terlanggar tu, kita ni happy-happy lagi. Dah happy-happy, rasa tengok jam pun dah lebih kurang dekat pukul 6.30 macam tu. Kami pun jomlah, dah petang ni, dah masuk maghrib. Jadi kita ni nak balik lah. Macam mana semua? Okey, sepakat semua kata nak balik. Jom kita pun balik. Dalam perjalanan kita balik ni, kita ni ada dah balik ada 3 grup, 2 grup. Grup yang depan lelaki, grup yang perempuan tadi duduk belakang. Kita orang jalan. Kita orang tak perasan yang Hasni ni ada turut serta dengan kita orang. Jadi jalan. Bila dah grup yang pertama, grup lelaki dah sampai ke rumah Mak Tam tadi. Bila dah sampai rumah Mak Tam, tersedar, Hasni mana? Pasal yang rupanya yang grup kedua tu dah kecoh-kecoh lah yang perempuan. Cari Hasni tak jumpa. Jadi kita turunlah ke bawah. Dia orang ni tak sampai lagi rumah Mak Tam. Jadi kita keluar balik rumah Mak Tam, pergi tanya-tanyalah dengan grup perempuan ni tadi. Rupanya si Hasni tadi dah hilang daripada pandangan dia orang. Tak tahu ke mana waktu tu. Cari. Okey, yang pecahlah kepada 2 grup. 2 grup, 1 grup pergi naik atas.
Daripada rumah Mak Atam ni, dia kan saya kata tadi dia duduk kat area bukit. Dia tidak atas bukit, tidak turun bukit, di tengah-tengah ha. Jadi kita orang ni naik atas. Yang perempuan tadi tu pergi belah bawah, pecah dua grup. Cari, kita orang naik atas. Okey, sampai atas ada belah kiri cabang 2. Nak dulu ada kilang kicap. Sekarang dah tak jadi dah kilang kicap. Kilang kicap, turun bawah, nampak satu masjid. Masjid tu dinamakan Masjid Jami' lah. Jadi yang naik atas terus turun bawah pula, yang itu pergi ke pintu gerbang. Dia turun bawah pintu gerbang, jalan nak masuk daripada KL ke Felda Sungai Kelah. Okey. Bila kita dah naik atas tadi, rupa kita dah tersempak. Si Hasni ni tadi, dia daripada mana? Dia daripada yang saya cakap Masjid Jami' tu. Okey. Terus dia Masjid Jami' tu terus nampak jalan ke daripada KL nak masuk ke Felda tadi kan. Ada pintu gerbang. Dia daripada Masjid Jami' tu, kita nampak situ. Kita orang turun bukit. Bila kita orang turun bukit, Hasni ada sini. Kita, macam mana dia boleh ada sini? Rupa sementara kita orang nak pergi turun dia dah laju. Laju betul dia ni jalan. Lain macam ni. Jadi kejar punya kejar. Yang perempuan tadi pun kejar ikut di bahagian lain. Kita dah pecah dua tadi saya cakap kan. Dia orang tak jumpa lagi. Tapi kita orang dah jumpa. Kita orang kejar. Kita orang kejar. Laju tenaga dia ni. Lain macam dia punya jalan. Nak kata jalan, bukan jalan. Nak kata lari, bukan lari. Tapi memang cepat dia jalan. Bila kita orang tangkap, ni bukanlah kita orang ni kecil-kecil, tapi mak-mak saudara yang ada dekat situ yang sedang mencari, bapak-bapak saudara. Dia lah yang tangkap Hasni tadi, supaya dia tidak pergi lebih jauh lagi. Dia tangkap, balik sampai ke rumah Mak Tam ni tadi. Mana saya lihat depan mata kepala saya, 3 orang punya pegang, kiri, kanan, kaki. Dia punya mengaruk tu, kekuatan dia bukan kekuatan seorang perempuan. Dia punya kekuatan, kalau lebih kurang, kalau cerita apa orang panggil, cerita badang, lebih kurang macam tu lah dia punya kekuatan dia. Tarik macam ni pun tak boleh lagi. Jadi si Mak Tam ni tadi, dia dengan Pak Tam, bila dah bawa balik perawat ni seorang perempuan. Yalah, yang Hasni ni pun perempuan, sesuai lah, perempuan dengan perempuan kan. Bawa balik. Kita ni tadi duduk kat depan lah. Yang Hasni tadi tu dipegang oleh mak-mak saudara tadi. Tangan kanan, tangan kiri, dia yang pegang kaki. Sampailah tadi perawat. Sampai perawat, dia pun tengok keadaan masa tu dah hampir nak senja. Bila dia goncang kiri kanan, dia kena lepaskanlah aku kan. Dengar bunyi macam tu, suara pun dah bertukar ni. Bukan suara dia ni, suara kasar. Si perawat ni dia menggunakan bawang putih, lada hitam. Saya ingat lagi apa yang digunakannya. Dia picitnya bawang putih dan lada hitam ke kedua ibu jari kaki. Masih dia picit tu, dia meraunglah kesakitan. Lepaskan aku kan. Dalam dia meraung tu, dia cakap lah, si perawat ni tanya, kau ni daripada mana kan. Dia mula-mula tak nak cakap. Dia tak nak cakap, dipaksa cakap. Akhirnya dia cakap, okey, dia di tempat yang kita orang mandi tu lah, sungai kampung. Dia daripada sana. Kenapa dia masuk? Kenapa kau masuk badan budak perempuan ni? Ditanyalah, disoal selidik. Rupanya dia bagi tahu yang dia sebenarnya dah terlanggar
sesuatu lah, macam kediaman dia lah. Ketika dia mandi tu, yelah kita tak nampak kan. Kita ni waktu tu budak-budak nak meningkat remaja, mana kita tahu kan rumah dia. Yang kita tahu sungai, batu, pokok, kawasan tu kan. Tempat mandi dia memang cantik kan. Jadi bila dia dah mengaruk apa semua tadi, dia pun dah bagi tahu dia lah terlanggar satu kediaman yang dia punya tempat. Jadi yang si perawat ni tadi tu pun dia menggunakan lada hitam untuk usirkan makhluk tadi keluar daripada badan dia. Lebih kurang dalam setengah jam lah dia merawat. Akhirnya berjaya mengeluarkan tadi. Tapi sebelum tu macam-macam lah, dia tak nak keluar kan. Pujuk dia bukan jin Islam. Saya ingat dia bukan jin Islam, sebab bila dibagi salam dia tak nak mau bagi salam. Bila dibacakan ayat dia gelak-gelak. Yang tu saya ingat. Tapi dalam banyak-banyak ayat suci Al-Quran, satu ayat dibaca memang dia tak boleh lawan. Dia tak boleh lawan dengan satu ayat suci. Jadi bila dah terusirnya makhluk tadi, semua pun dah rasa lega, semua pun dah rasa tenang. Mak saudara pun dah dalam keadaan yang tenang. Jadi perawat tadi pun dah bagi saya nasihat dan pesanan dengan dia tinggalkan sebotol air putih untuk diminum. Selebihnya tawakal kepada Allah Ta'ala. Lepas tu semua dah settle, kita orang ni tadi berbalik lah, berancak balik sembang. Bukan sembang kosong yang biasa sembang macam mana boleh jadi. Tanya balik kepada si Hasni apa terjadi ketika itu. Jadi cerita ni kita mengambil pengajaran di mana kalau korang pergi mana-mana satu tempat yang bukan korang biasa dengan lokasi tersebut, jadi hati-hatilah pada kawasan itu supaya tidak terlanggar. Yelah, kalau tak nampak pun kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dihindar daripada perkara yang tak diingini ya berlaku pada diri kita. Jadi saya rasa ini pengajaran yang korang boleh dapat. Rasanya ambil iktibar lah tentang ini. So itu adalah cerita pertama saya. Dan cerita kedua saya, di mana ketika saya berumur lingkungan 19 ke 20-an, ini bila saya dah meningkat alam remaja. Ni dah remaja dah ni. Remaja darah muda orang panggil masa itulah. Cerita ni terjadi di Sungai Kelah juga. Tapi yang tadi cerita yang pertama cerita kerasukan, yang kedua ni adalah cerita di mana yang saya juga alami. Yang tadi saya lihat depan mata kepala saya sendiri, kejadian rasuk yang dulu tak pernah saya lihat. So kali pertama lah saya melihat kerasukan di hadapan mata kepala saya. Dan cerita yang kedua ni saya mengalaminya sendiri. Kejadian yang pernah rasainya kali pertama juga, yang saya belum pernah saya rasai waktu itu. Jadi ketika itu saya bertiga. Dua orang ni adalah sahabat saya lah ketika saya remaja meningkat dewasa, yang orang kata darah muda. Yang kedua ni kawan saya Faizal. Yang ketiga saya panggil dia dengan gelaran Banat. Kami ni tiga ni dahulu ni pergi minta kerja sama-sama dulu. Mana kami pergi, kami tiga orang macam bujang lapuk dulu. Mana pergi sama je, minta kerja pun sama je, kerja pun sama je, makan kalau berlepak pun sama je. Jadi hari tu kita plan. Sebenarnya kita plan ni sebenarnya ada yang pernah berlaku pada kita orang sendiri bertiga. Ada tujuan lah kita orang nak balik ke Sungai Kelah tu.
ada tujuan, kita ni bersepakat. Sepakat tiga dengan niat yang sama, tujuan yang sama untuk berubat. Jadi kita ni dah macam-macam benda lah. Ketika bujang tu dah lalui, jadi orang kata nak buang badi ya. Pergi ke sana dengan niat nak bersihkan diri, mandi bunga apa semua lah, dan nampakkan Sri kan. Sri tu datang balik. Sebelum ni ada orang lain pernah beritahu kepada kita orang yang kita orang ni nampak kelam je. Jadi bila kita dah sepakat nak balik ke Sungai Kelah, iaitu kampung atuk saya, plan lah. Plan pun tak semena-mena cakap, automatik malam tu bagi tahu mak ayah, on the spot, jadi terus gerak tanpa beritahu maktam lagi. Jadi kita ni gerak lah. Jadi seorang sebiji motor, seorang satu ada motor, dah bekerja kan, dah kerja ada seorang sebiji motor. Balik tu tengah malam. Kita orang ni okey, yang si Faizal ni datang ke rumah saya lah, siap dengan pakaian semua. Kita orang pergi tak lama, dalam 2 hari semalam saja. Jadi Faizal ni packing bag, datang ke rumah saya tengah malam. Okey, bila saya pun ready siap semua, bagi tahu mak ayah pun okey. Yang 3 kita orang pergi rumah Banat. So pergi ke rumah Banat, semua dah ready. Lebih kurang dalam jam 1 kita orang gerak. Kita orang gerak daripada Kampung Pandan ke Kampung Pandan, patah balik ke Ampang. Saya ada tertinggal barang. Jadi daripada Ampang ke Sungai Kelah ambil masa dalam 1 jam lebih je. Masa tu kita orang rembat motor kan, tengah malam tak ada kereta pun sangat. So baliklah tengah malam tu. Balik sampai di Sungai Kelah, tol masuk belah kiri, kita orang lepak dulu tepi jalan. Sebelum nak masuk ke Sungai Kelah, okey, ada satu simpang nak masuk ke Felda Sungai Kelah, ada satu restoran tepi jalan. Kita orang berhenti situ, kita orang cucuk rokok, menghabiskan rokok sebatang, sembang-sembang penat. Dah habis rokok sebatang, kita orang pun masuklah ke dalam. Dalam perjalanan tu, waktu tu gelap, ya, tengah malam. Nak ke rumah maktam kena lalui dulu kebun, kebun lah, kebun kelapa sawit, kira Felda punya, tapi bukan yang hak milik persendirian, ini dia hak milik Felda punya. Jadi agak jauh juga perjalanan, mengambil masa dalam 15 ke 20 minit untuk tempuh perjalanan itu. Bila suasana gelap, kita ni tak tahulah apa-apa kan. Yang sebenarnya benda tu dah mengikut daripada kita cucuk rokok tadi, mungkin daripada situ. Jadi kita ni tak perasan, tak nampak lah, tak ada apa-apa kan. Sampai di rumah maktam tengah-tengah malam ni. Rumah maktam ni tadi, yang rumah maktam dahulunya rumah atuk saya lah, ada satu beranda di hadapan. Kita orang tiga biji tadi tu parking motor dekat beranda ni tadi. Tapi taklah 3 biji, 2 biji di atas, biji dekat bawah tepi rumah lah. Tepi rumah tu boleh lagi letak parking motor, kereta pun boleh masuk. Tapi saya dengan biji motor Faizal ni tadi parking dekat atas beranda tadi tu. Panggil lah maktam, ketuk pintu, tuk. Assalamualaikum. Tak dengar lagi ni, tengah malam ni. Depan rumah maktam ni tadi ada rumah Cina. Assalamualaikum, tak dengar. Kali keberapa lah saya pun tak ingat. Rumah maktam ni sedar lah. Nampak je lampu tadi terang di bahagian dapur. Dia pun menujulah ke ruang tamu atas tadi ni, jadi pintu hadapan. Buka je pintu kalau buka teng. Pintu kayu kan.
Kau rupanya dari mana kata? Saya pun sahut lah, kita ni daripada rumah mak lah kata. Oh, datang 3 ni macam ada hal je, tak ada sajalah. Mula-mula kita orang tak cerita pun niat kita orang. Kita cakap macam tu je lah. Kita orang ni saja je datang ni kebetulan lalu. Tapi ada niat lah nak cakap. Niat apa tu? Mak Tam soal gitu. Adalah niat, nantilah kita masuk dulu lah Mak Tam kata. Yelah, kau parking lah motor kau dulu kata kan. Parking motor, naik atas, bawa beg lah. Pakaian tak banyak, bawa beg galas je. Beg sekolah tu, dalam tu isi pakaian lah. Masuk atas. Kita lalu dekat ruang tamu atas tadi. Tutup pintu pun semua. Ruang tamu tu biasanya kalau Mak Tam duduk, kalau tak ada orang, Mak Tam duduk dengan Pak Tam je orang. Anak-anak dia tak ada. Kalau ada pun saya tengok anak dia yang kecil je. Jadi bila dah sampai tadi, sembang lah, Mak Tam pun siap lah kopi O. Dia tak lari dengan kopi O, dengan teh O. Pak Tam ni tanya, kau nak kopi O ke nak teh O? Kopi O lah Pak Tam, sampai kampung. Alah, tak kampung lah kalau tak minum kopi O. Jadi kita Mak Tam tadi buat lah kopi O. Kopi O memang sedap. Saya suka kopi O dia. Dengan kopi O barulah kita orang cerita. Masa tu kita orang tak sedar lagi sebenarnya. Bila dah sembang apa semua, dah bagi tahu apa niat, apa tujuan kita, okey. Kita orang pun Mak Tam tadi kata naik atas lah, tidur dah pukul 2:30 pagi ke 3 pagi macam tu. Naik atas lah, tidur kan, besok pagi nak bangun kata. Naik atas kita tidur. Kita orang naik atas, ambil lah Toto, ambil Mak Tam pun bagi bantal apa semua. Kita orang letak dekat atas ruang tamu. Di situ kalau tak ada orang, kursi memang tak ada. Ruang tamu dulu punya orang, dia masuk je ruang tamu. Orang dulu tak pakai sofa, dia duduk bersila. Sampailah ke sekarang ni, kalau balik memang tak ada sofa dekat kawasan tu. Nak pergi sofa, nak duduk dekat dapur. Dapur dah baru nampak sofa, baru ada TV. Nak pergi peti nak pergi bilik air ke, semualah dekat bawah tu lah. Yang ruang tamu ni tadi kosong je. Ada pun satu bilik kat situ. Sekarang ni bilik tu tak digunakan. Dahulunya digunakan lah oleh anak atuk saya tu lah. Yang mana mak saudara saya lah. Sekarang ni semua dah kahwin, tak ada dah orang guna bilik tu. So yang tinggal berdua pun dengan Mak Tam dengan Pak Tam saja. Kalau ada pun sekarang ni anak-anak dia lah yang balik. Ada pun yang dah baru kahwin pun mungkin on off sebab kerja kan, kejap balik kejap tak. Jadi berdua lah. Jadi kita orang pun duduk lah dekat ruang tamu tadi tu nak tidur. Dengan beg semua dah sedia, dah atas. Mak Tam pun dah bagi bantal, dia dah bagi selimut, kita pun bentang. Dalam kita orang bentang Toto tadi tu kan, kita orang ni sembang lah. Sembang tiga orang. Kita orang sembang sekali. Mak Tam ni kita orang dengar bunyi suara dengan Pak Tam di bawah. Di bawah ni ada satu lagi bilik. Bawah kita orang duduk atas ruang tamu tu, di bawah ada bilik. Jadi kita orang dengar lah suara dia kan. Mana ada lagi lah, kita orang je yang ada dalam rumah ni. Jadi waktu suasana gelap, kita orang boleh dengar lah apa yang dia orang cerita. Dengar pun tak berapa kuat sangat, tapi dengar lah apa yang Mak Tam dengan Pak Tam tu sembang kan. Tapi tak berapa jelas, tapi dengar lah bunyi suara dia macam tu kan. Jadi kita orang ni sembang tiga. Tiba-tiba kita orang dengar dekat luar rumah bunyi yang macam ada orang lalu. Syek. Bunyi macam apa, tapak kaki orang lalu kan. Kita boleh tahu kan tapak kaki orang lalu. Dalam hati ni tersapa lah dengan antara satu sama lain. Kata, kau dengar tak? Aku dengar. Siapa tu weh? Kat luar. Entah. Tak dekat bawah.
angin kat luar. Jadi dengar je kata macam tu, elok yang sembang ni tadi terus tarik selimut. Kita memang tidur dekat ruang tamu tu lah. Biasalah kan rumah kampung, kalau balik kampung mak saudara pun akan tidur di kawasan tu juga ya. Kalau ramai pun tidur dekat dapur. Tapi ni kami 3 tidur kat ruang tamu. Bentang tutup, 3 orang punya tidur. 3 orang punya tidur. Dah tarik selimut, selubung, tutup muka macam tu, wow, selubung. Dengar bunyi. Yang tadi kita orang dengar bunyi tapak kaki tu di luar rumah. Tapi kita orang baring, okey, pintu di sebelah, kita orang baring sini, pintu sebelah sini. Sana nak ke dapur ada tangga. Depan kami ni tingkap. Belakang kami ni bilik yang saya cakap tadi. Melunjur lah, kaki melunjur. 3 ni tadi, kepala menghadap ke bilik tadi. Tarik selimut macam ni. Selimut selubung. Cakap dengan ni Zal, dengar tak ni? Dengar. Makin kuat tu. Rupanya yang tadi kat luar, dia dah masuk dah dekat tempat kita orang tidur sekarang tu. Di hujung kaki je. Kita orang nak tarik balik selimut tu, tak ada dah ketika tu kan. Selubung je lah. Dia mati-matikan diri sambil-sambil menyapa kan, antara satu sama lain kan. Tapi masa tu kedengaran apa? Dia tarik beg yang kita orang bawa tu kan. Salah satu beg lah dia tarik. Tapi ada bunyi kunci. Saya teringat saya letak kunci rumah saya dalam beg saya. Jadi saya terus fikir, itu ke beg yang aku punya? Ada kunci kat dalam tu. Dia tarik macam dia tarik berjalan lah. Dia tarik seret gitu. Tuan ni tutup ni tadi je. Bila dah tutup, bunyi pula daripada pintu dapur, pintu nak ke dapur, pergi ke pintu pintu masuk kat ruang tamu tadi tu lah. Dia pergi ke sana, lepas tu dia patah balik 2-3 kali kita orang dengarnya. Lepas tu dia dah tak main tarik beg dah. Dia main kunci pula. Kunci yang saya fikir saya letak dalam beg tadi, dia main kunci. Dengar di hujung kaki je kita orang dengar ting 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 ting, dia main kunci. Nyaut lah kan dengan member tadi tu. Main kunci kita. You. Diam. Bila dah dia dah main kunci dia hujung kaki kita orang. Lepas tu dekat pula dekat muka. Ni tengah selimut ni. Ni muka, ni selimut. Ni muka. Kita dah selubung macam ni. Kunci tadi yang dia pegang tadi dekat depan muka kita orang dia main cing. Masa tu meremang tak tahu lah nak cakap. Lain macam pergi. Masing-masing dah tak cakap dah ketika tu. Senyap je. Dalam kita senyap je. Sampai kita orang tertidur. Sampai tidur siang tu baru jaga. Bila siang jaga, besok pagi terus jumpa Mak Tam. Cakap dengan Mak Tam. Mak Tam pun siapkan sarapan dari kita orang ni. Kita pun dah bangun. Kita bangun lewat 9-10. Biasalah orang bujang kan. Lepas tu Mak Tam dah siap, dah siapkan kopi, makan semua dah ada. Terus tanya Mak Tam. Terus bangun, terus tanya Mak Tam. Minum pun seteguk je, terus tanya. Mak Tam, ni nak tanya sikit. Mak Tam dengar tak malam tadi? Dengar apa? Mungkin saya rasa dia dengar, tapi dia buat tak dengar kan. Pasal dia punya cara cakap tu saya macam boleh tangkap dia cakap kan. Dia pura-pura je. Bila saya kata dengar tak apa yang kita orang dengar, dia cakap macam mana? Dia cakap apa yang korang dengar? Depan kita orang ada makhluk dengar macam dia tarik beg. Dia tarik di depan kaki kita orang, daripada mula-mula dekat luar sampai ke dalam ruang tamu kita orang tidur tu. Di hujung kaki tu dia tarik beg.
Dia pergi ke depan, dia mundar-mandir lah senang cerita. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Lepas tu dia main kunci pula Mak Tam. Dia tak tahan tu, dia main kunci dekat depan muka. Kita orang nasib baik dalam ketika tu selubung. Mak Tam gelak. Itulah korang sebenarnya. Balik malam-malam dia kata. Balik malam-malam tak apa benda lah korang bawa balik. Pada muka korang dia kata. Macam tu dia cakap kita orang. Aduh, bila dah lepas kejadian tu, kita orang pun lepas tu jumpalah Pak Tam. Rupanya Pak Tam, sebenarnya kau orang tu dekat, masih korang dekat apa, lalu kat kelapa sawit tu katnya korang ambil dia daripada situ. Dia menumpang agaknya, suruh sampai ke rumah ni. Bila dia cakap macam tu, kita orang dapat tangkap lah. Sebenarnya dia, Mak Tam dengan Pak Tam ni, dia orang pun dengar juga, tapi dia buat tak tahu je. Itulah cerita pengalaman yang saya boleh sharekan pada korang. Yang pengalaman ni memang seram yang saya rasa kan, yang saya tak boleh lupakan. Kali pertama pula, jadi susah saya nak luputkan memori tu. Jadi sampai sekarang saya ingat. Jadi saya rasa kawan saya tadi, Faizal dengan Bennett ni pun, dia pun masih ada lagi memorinya tu. Saya pasti, cukup pasti, dia pasti ingat perkara ni. Memang kami tak boleh lupa. Jadi itulah pengalaman seram yang kali pertama saya hadapi, saya mengalami, saya merasai ketika itu. Jadi itu yang saya boleh sharekan pada korang. Jadi kesimpulannya, kalau korang pergi mana-mana, kalau balik tengah-tengah malam, elakkan kalau boleh balik tengah-tengah malam kan. Tapi kalau urgent tu, kita tak tahulah kan. Itu semua kehendak Allah Ta'ala perkara ni pun. Jadi apa yang kami lalui, yang kami rasai, itulah kami terima lah. Jadi so kalau korang balik tengah-tengah malam tu, hati-hatilah kan. Kalau boleh tu sampai ke satu kawasan yang tempat gelap, baca-baca lah sikit kan. Yelah, bukan kawasan kita kan. Kita pun mendatang, kita bukan orang tempatan di kawasan situ. Jadi kita kena mohon kepada Tuhan lah kot, doa mudah-mudahan perjalanan dalam keadaan baik, rasa selamat dan tenang. Itu saja saya boleh sharekan pada korang. So dua story yang saya cerita ni memang kisah benar, kisah yang saya tak boleh lupakan. So sampai itu sajalah saya boleh sharekan pada korang. Jumpa lagi next episode akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.